Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa'ad dari melakifx.com. Apa khabar semua? Baik, hari ini 8 hari bulan 4 tahun 2020. So kita nak tengok, yang pertama ni kita nak tengok UMW, part of bursa. Ini di saham. Sebenarnya dekat bahagian bawah ni ada fundamental. Fundamental bila kita trade saham equities ni, bursa ke US ke Europe ke, sebenarnya fundamental sangat penting, tapi saya tak boleh nak cover semua fundamental. Yang ni anda kena baca sendirilah. Tapi ada detail di sini. Contoh okay, ni technical. Okay, contoh macam ni, market cap. Even sebenarnya kalau sebut UMW ni, satu je yang teringat dalam kepala otak saya, bahasa laymannya UMW ni sama dengan Toyota. Okey, itu benda paling senang yang boleh saya fikirkan. Okey. Dia juga ada top shareholding, ASB, EPF, PNB, KWP. Dan bila saya tengok dekat Trading View, dia punya ni lagi detail financials dia. Ni dia. Okay, dekat dalam ini dia tak banyak lah, tak sebanyak dalam Trading View ni. Okay, market cap tadi, MRQ, enterprise value, ada price to earning, ratio, price to revenue ratio, price to book, banyak kat sini. Ada balance sheet lagi, dividend paid berapa, dividend per share, EPS ada dekat sini. So yang minat baca data-data ni dipersilakan, dipersilakan. Tapi kalau macam saya, kurang lah. Bukan kata saya tak baca langsung, kurang. Kurang. Okay, so even dekat sini technical pun dia nampak memang sell, so bearish ni. Okay, lagi satu yang best yang dekat Trading View ni, saya sebenarnya nak compare kan year to date. Year to date means daripada awal Januari tahun ni sehingga sekarang, UMW dah drop negative 52.44%. Compare to FBM KLCI negative 14. Okay, so mungkin juga sales kereta berkurangan. So, bila sales kurang, ini bahasa layman, bila sales kurang, orang tak ramai beli kereta, dia punya profit pun akan berkurang. Okay, ini bahasa yang paling senang. Jadi orang pun tak minat lah nak beli share ni, nak buat apa kan, kereta pun tak beli. Baik, bila kita nak trade, saya suka tengok technical. Heavy selling, kalau kita tengok dekat sini, ini year to date saya. Year to date saya terus buat support and resistance. Support dekat 1.635 ni, low this candle, 1.65, sorry, 1.65. 1.65. Okay, so ini low dia. Okay, kemudian dia ada heavy buying. Ini on daily chart, heavy buying shown by the volume. That's why volume penting. Volume sangat penting. So even these 2 days ni ada volume nipis, tak ramai. Momentum wise memang ada. Kenaikan. Okay, so bila saya draw support dekat 1.65 dan kita ada resistance ni, high dia dekat 2.52. Okay, again 2.52. Okay, now ini adalah resistance. Jalan paling selamat ialah kalau nak beli ialah break. Okay, break resistance with high volume. Okay, break resistance with high volume, itu satu cara. Okay, ataupun yang kedua, bila price drop back, paling cantik dekat area bawah ni lah, 1.65 ni. Kalau saya tengok for the past 5 years, 1.65 ni tak jumpa pun. Even sekarang ni price pun tak jumpa dah. Ini berapa ni? $10 lah, RM10. So kalau anda beli sekarang 2.14, RM2.14 compare to RM10, orang beli kereta Toyota, anda senyum, anda beli share. Macam tu lah, seolah-olah lah. Kalau katakan beli share banyak dapat diskaun kereta pun baik juga kan, tapi tak adalah berlaku macam tu. So kalau saya tengok dekat sini weekly chart, for the past 5 years, ini dah kira memang berapa persen ni diskaun, banyak gila. Compare to harga ni. Okay, so katakan sampai 5 years, tengok 5 years dia jatuh negative 79.
negatif 79. So kalau nak accumulate, now again, bila kita beli saham-saham macam ni, kita nak kena tahu, kalau anda ada duit yang banyak, ini cerita banyak banyak ni bukan setakat RM1,000-2,000 tak. Last time masa saya main saham tu pun, saya trade saham pun dekat 60k juga minimum. Jadi kalau anda ada duit yang banyak gila, mungkin anda nak accumulate saham-saham yang anda rasa berpotensi. Sekarang ni memanglah tak ada orang nak beli kereta baru. Mungkin sebab ekonomi tak cantik, mungkin sebab kita punya coronavirus lagi. So sales kereta memang kau-kaunya drop. Tapi once pick up, once mungkin next year ke everything sales semua pick up, income semua okey, stabil, orang rasa macam nak tukar kereta baru, masa tu mungkin kita akan nampak peningkatan dari segi jualan kereta. So mungkin mungkin juga kita akan nampak peningkatan dari segi share. Sebab kalau saya tengok 5 years ni, negatif 79% ni memang crazy lah. Memang discount gila-gilanya. Even dekat daily, dekat weekly chart, kalau anda perhatikan, dekat sini ada bullish engulfing ni. Saya besarkan sikit chart ni. See? Bullish engulfing dekat sini, and then price ambil separuh daripada body candle. Kalau ikut rule candle, separuh daripada long white candle, dia boleh jadi support. So kalau saya tengok sini, somewhere separuh tu maybe dekat RM2. Dekat RM2. So saya buka balik daily chart. Okay, kalau anda tak nak beli dekat 2.14, mungkin anda boleh sabar sikit. Mana tahu dia turun, mana tahu. Cuba beli dekat RM2. RM2 mana? Ni pun cantik. RM2 beli dekat RM2. Mana kau ni? Okay. Ini pun buying point. Nak tunggu jatuh ke 1.65 ni mungkinlah berjanggut. Tapi kalau anda dapat RM2, cun. Anda dapat RM2, cun dah. Breakout 1.65 paling cun. RM2 just nice. Kalau saya buka dekat time frame yang lebih kecil, saya nak tengok intraday sekejap. Ni H1 saya try buka H1. Internet ni memang slow sikit lah. Besar ni TM. Come on TM. Time-time macam ni lah aku nak slow. Okay. So mana MACD saya? Ni dia. Okay. So RM2 ni kalau anda perhatikan, wah, nampak memang ada 1, 2, 3, 4, 5 batang candle yang duk parking dekat area sini sebelum boom je naik. Boom je naik. So anda boleh queue dekat RM2, beli dekat situ, ataupun anda boleh buat breakout. Breakout paling baik of course lah dekat daily. Tapi kalau katakan anda nak main di intraday, in which anda boleh scalp dekat M5 ke ataupun H1 ke. H1 nak scalp payah sikit lah. Itu intra lah. Tapi kalau anda nak scalp di M5 pun boleh juga nak buy. So saya buka M5 kat sini. Okay. So mungkin anda nak trade say again RM2 ni lawa lah. RM2 ni lawa. So mungkin ada level yang anda boleh perhatikan dekat sini, 2.1. 2.1. Kalau boleh dia turun sikit, buy. Dekat situ pun okey. Tapi the best untuk ini saya rasa RM2 cantik lah. Which is dia kena kurang 14 sen, 0.14. Tak tahu siapa lagi nak jual. Okay. So all in all, ada beberapa level yang saya tandakan untuk anda, yang mana saya fikir kalau anda berminat dengan saham ini, saham UMW ini, kalau fundamentalnya kita kena tengok bagaimana sales kereta, sebab dia memang bidang tu. Okay. Kalau katakan ekonomi bagus, orang start buying cars, new cars and everything, so maybe the saham ni akan pick up. Kalau tak, mungkin kita akan nampak dia ada peluang untuk jatuh lagi. So kalau ada peluang untuk jatuh, means dia sediakan peluang untuk kita pula beli. Kalau kita rasa saham ini berpotensi, then it's a good time to buy. RM2 1.65 ini memang cantik lah. 1.65 ni kalau boleh tergolek sampai 1.65 guys, dia boleh jadi macam double bottom. Double bottom means dia kena break 2.52 untuk confirmation. Tapi once kita dah accumulate dekat sini, memang lawa dah. Memang cantik dah tu. Even kalau anda dapat di RM2 pun dah okey. So mungkin anda boleh buat staggered buying within this area. Ingat, area ini kalau anda tengok di weekly, dia adalah half daripada long white
candle, in which kalau ikut Steve Nielsen yang buku, separuh daripada body candle boleh dijadikan support. So buy and support is memang kita punya, orang kata apa tu, ideologi lah. Memang boleh beli dekat situ. Okay, now any breakout yang anda nak ambil, make sure dia disertai dengan high volume. Any breakout, whatever time frame that you have, anda nak pilih, H1 ke, M5 ke, H4 ke, kalau ada breakout, make sure disertai dengan volume yang tinggi. Kalau low volume ni, saya takut dia akan jadi false breakout. Okay guys, so itu saja untuk UMW. So hopefully boleh membantu anda. Perhatikan level-level yang saya tandakan ini. Kalau anda yakin dengan prestasi UMW, anda yakin dengan mungkin selepas hujan lebat akan muncul pelangi, inilah masa dia untuk anda accumulate stok ini. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.